Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini tujuan saya membuat perkongsian pada hari ini adalah untuk bercakap mengenai kepentingan bahasa Arab ya. Jadi bagi anak-anak LG242 memang kita memang berada dalam bidang bahasa Arab ya, tapi mungkin ada beberapa perkara yang kita juga perlu sedar kenapa kita mengambil bahasa Arab, bahkan kita perlu rasa bahawa kita bertuah kerana berada dalam bidang ini. Ya, mungkin ada di antara kita yang masih rasa buat apa aku ambil bahasa Arab ya, bagaimana dengan masa depan aku dan apa kedudukan bahasa Arab dalam hidup aku. Jadi inilah tujuan saya membuat perkongsian pada hari ini. Okey, seperti kita tahu, kepentingan bahasa Arab satunya adalah untuk kita memahami Al-Quran ya, ibadat-ibadat kita ya, di dalam dalam bahasa Arab, solat dan sebagainya. Dan begitulah juga seterusnya macam surah-surah yang kita baca, Quran yang kita baca adalah dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, kita tidak akan dapat memahami dengan lebih tepat ya. Ini kelebihan lah bagi orang yang tahu bahasa Arab, kerana kita boleh faham, kita dengar imam baca, kita boleh faham, imam membaca doa, kita boleh faham ya. Bahkan kalau imam salah membaca doa, kita tahu itu salah ya. Jadi kalau kita tak tahu, nanti kita pun mengaminkan sekali apa yang salah diminta tu ya. Okey. Itu antara kelebihannya dari aspek ibadat ya, dari aspek Al-Quran dan ibadat. Kemudian dari segi dan kita tahu Al-Quran itu sendiri merangkumi segenap aspek kehidupan kita ya, maklumat yang ada dalam Quran ya, ilmu pengetahuan atau maklumat mengenai agama, mengenai kemasyarakatan, mengenai sains ya, mengenai teknologi. Mengenai sains ni nanti saya akan relatekan sedikit ya dengan pendapat-pendapat ulama mengenai fakta-fakta sains yang ada dalam Al-Quran ya. Sejarah ya, terdapat maklumat mengenai sejarah, perundangan ya, ekonomi dan lain-lain ya. Banyak lagi ya perkara-perkara yang ada dalam Quran. Termasuklah juga Al-Quran juga ada menceritakan tentang maklumat yang belum berlaku, seperti pada zaman Rasulullah bercakap mengenai kejatuhan kuasa Rom ya, yang pada masa itu belum jatuh, tetapi 10 tahun selepas itu betul-betul berlaku kejatuhan kuasa Rom tersebut. Jadi maknanya Al-Quran mengetahui bukan setakat benda yang telah berlaku, bukan setakat sejarah, bukan perkara semasa, bahkan Al-Quran juga menceritakan benda yang pada masa datang, pada perkara yang akan berlaku. Seterusnya, ini kaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Setengah-setengah ulama cuba menjelaskan tentang ataupun membuktikan tentang fakta-fakta sains yang ada dalam Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran itu dianggap miracle, dianggap sebagai mukjizat ya, yang maha hebat ya, yang amat hebat. Di dalamnya ada pelbagai maklumat-maklumat yang hebat-hebat ya, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan sains. Ini saya ambil satu contoh ayat di dalam surah Al-Anbiya ya, di mana pada ayat yang ke-20 ya, iaitu ayatnya berbunyi, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun ya. Ayat ini bercakap mengenai bahawa langit dan bumi itu asalnya adalah seketul, asalnya adalah satu, macam seketul lah kita kata ya. Fafataqnahuma, maka kami pecahkan keduanya ya, maka terjadilah langit, terjadilah bumi dan sebagainya ya, dan segala yang ada di dalam kita panggil di dalam angkasa ataupun di dalam cakrawala yang ada dalam dunia inilah ya. Okey, dalam universe ini. Dan Allah kata waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami menjadikan
daripada air itu semua benda yang hidup. Sains mengatakan bahawa segala benda yang hidup ini memerlukan air, bukan setakat manusia, bukan setakat binatang, bukan setakat tumbuh-tumbuhan, bahkan di angkasa sana, di angkasa sana dipenuhi dengan air, dengan cecair, dengan wap sebenarnya, yang maksudnya yang dia berasaskan kepada air lah. Jadi inilah menunjukkan kepentingan air dalam hidup kita, so ini benda ini sebelum sains menerangkan perkara-perkara ini, Al-Quran telah awal-awal telah bagi tahu. Seterusnya ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rahman seperti ayat 19 dan 20, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita selalu dengar orang baca surah ini dalam sembahyang, kadang-kadang imam membaca surah ini. Okey, pada ayat ini marajal bahraini yaltaqiyan bercakap mengenai dua aliran air yang bertembung di laut tetapi tidak bercampur. So ini adalah satu kepelikan, air bertembung tapi tak bercampur. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua-dua aliran air ini seolah-olah ada penghadang. So ini adalah satu kepelikan, tapi Allah yang Maha Kuasa, Allah mampu melakukan perkara ini. Okey, dan pernah berlaku di mana ataupun dalam kajian sains, di mana seorang saintis, saya lupa nama dia, saintis Perancis kalau tak silap saya, dia membuat kajian di dalam laut dan dia menyelam. Apabila dia menyelam ke dalam laut, dia berjumpa air yang tidak bertembung. Maka diambil sampel air itu dan dibawa balik, dan didapati air yang tak bertembung ni adalah air tawar dan air masin. Bila bertembung, dia tidak bercampur. Ini berlaku di beberapa laut. Kata saya, antaranya di lautan berhampiran dengan Afrika Selatan sana, dan katanya beberapa tempat berlaku. Okey, jadi yang peliknya, Nabi Muhammad SAW tidak pergi ke laut. Dia tidak tengok fenomena itu, tetapi dia boleh ceritakan di dalam Al-Quran. Nabi bukan seorang saintis. Dia tidak pergi ke laut dan dia tidak tengok, tetapi dia boleh ceritakan. Ini membuktikan bahawa Al-Quran itu bukan ditulis atau dicipta, direka oleh Nabi Muhammad sendiri, tetapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah. Okey, dan seterusnya ayat surah Ar-Rahman juga saya bacakan ayat yang ke 27. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kita selalu dengar imam-imam baca ayat ni, sedap bunyinya, tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita jadi macam burung kakak tua lah, dengar tapi masuk telinga kiri, keluar telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak faham apa-apa. Okey, apa maksud dia? Ayat ini Allah menceritakan juga tentang kejadian alam, tentang universe. Allah mengatakan fa idzan syaqqatis sama, apabila terpecahnya langit itu, fakanat wardatan kadihan, maka terjadilah, berlakulah ataupun terbentuklah wardatan, satu bentuk bunga, kadihan yang berminyak, iaitu yang berkilau-kilau. Okey, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan alasan apa lagi yang kamu nak mendustakan Allah. Baik. Jadi di sini ayat ini menceritakan bahawa kalau kita lihat dari segi sains, dikatakan bahawa di angkasa sana dipenuhi dengan oksigen, dan hasil pertembungan oksigen ini, maka terjadilah percikan-percikan gas yang akhirnya membentuk planet, membentuk bintang-bintang, dan juga setengah-setengah percikan-percikan itu kekal dalam bentuk tertentu dan bentuk macam-macam lah. Tapi ada salah seorang saintis ini, dia menggunakan satu teropong yang dipanggil dengan Hubble teleskop. Dia meneropong ke langit, dia merakamkan benda objek-objek yang ada di langit, di universe, dan terjumpa satu objek yang berbentuk bunga, semacam bunga, dan berkilau-kilau, dan lepas tu dia tunjukkan pada orang
pada orang lain, dan orang Islam bagi tahu dia benda ini ada dalam Al-Quran, ya. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyebut fa idzan syaqqatis sama'u fakan wardatan kadihan. Awal-awal lagi Al-Quran dah cerita. So ini antara satu kepelikan yang ada di dalam Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran itu adalah miracle, penuh dengan mukjizat. Okey, seterusnya kenapa bahasa Arab itu penting? Seperti yang kita tahu, kita membaca doa, kita berzikir semua menggunakan bahasa Arab, ya. Kalau orang tak tahu bahasa Arab, dia tidak faham apa yang dibaca, apa yang didoa, apa yang dizikir, ya. Ini antara doa-doa. Kalau orang yang tak tahu bahasa Arab, mungkin dia baca doa ni, ya, wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal, mungkin disilap baca wa ghalabati din, ya. Ghalabati dain bermaksud bebanan hutang, dia akan menjadi bebanan agama, ya. So maknanya jauh berbeza. Okey, ini antara benda-benda yang kita selalu amalkan macam ni, yang kita amal dalam bulan puasa. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita jadi burung kakak tua lah, kita melantunkan lafaz tasbih itu, tapi kita tidak faham apa-apa. Okey, mengelak kesilapan, ya. Macam contohnya orang yang tak tahu bahasa Arab mungkin tidak sedar, ya, dia berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi akhirnya bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila Allah Akbar, maksud dia dah berubah, bukan lagi Allah Maha Besar, sebaliknya menjadi maksud Allah itu darat, Allah itu darat, Allah itu darat. Na'udzubillah, ya. Ini disebabkan kerana kita tidak mungkin disebabkan kecuaian, satu. Yang kedua, mungkin disebabkan kerana kita tidak menguasai bahasa Arab. Jadi kalau orang yang tahu bahasa Arab, dia akan peka, dia akan tahu, ini tak boleh ni, makna dia dah berubah, ya. Okey. Dan beberapa contoh lain, okey. Seterusnya, dengan mengetahui bahasa Arab, kita akan tahu pecahan-pecahan perkataan Arab. Kita belajar tasrif dalam bahasa Arab, seperti contohnya, macam saya ambil contoh ni, abada ya'budu abdun, ya. Dia wazan dia fa'ala yaf'ulu fa'lun. Okey, abidun wazannya adalah fa'il, ma'bud wazannya adalah maf'ul, ma'bad wazannya maf'al. So wazan-wazan tadi dia berubah dengan ditambah alif, ditambah mim, ditambah waw, ditambah ya, untuk memberi makna-makna yang berbeza, kan. Okey, seperti kalau kita baca dengan wazan fa'ala, telah. Abada maksudnya wazan fa'ala, telah menyembah. Ya'budu wazan dia yaf'ulu, bermaksud sedang menyembah. Abdun sembahan. Abidun dia membawa imbuhan pe, iaitu penyembah, iaitu ahli ibadat lah, ya. Di atas wazan fa'il, ditambah alif, ditambah mim dan waw pula menjadi makna maf'ul, ya. Imbuhan maf'ul membawa makna di, iaitu disembah. Ma'bad tempat sembah, iaitu tempat ibadat, ya, masjid dan sebagainya. Okey, jadi perubahan perkataan abada tadi atau abdun tadi, dia boleh berubah membawa makna-makna lain dengan ditambah huruf-huruf yang ditambah, okey, di dalam perkataan tersebut. Jadi menyebabkan perkataan itu boleh berpecah menjadi banyak dan membawa makna yang berbeza. Jadi dengan tahunya bahasa Arab, bila kita jumpa, kita tahulah, oh, perkataan abid ni dengan abdun sebenarnya satu perkataan yang sama, cuma sirah dia berbeza. Ya, kalau orang tak tahu bahasa Arab, dia tak nampaklah benda ini adalah perkataan yang sama. Bahkan kalau kita tahu bahasa Arab, bila kita tahu kaedah ini, kita faham, oh, kalau tambah alif dia membawa makna apa, dia tambah mim waw menjadi makna di, ditambah mim saja berbaris di atas di depan, di permulaan menjadi makna tempat. So kita tahu secara automatik, kita boleh menterjemah sendiri perkataan yang kita jumpa based on kaedah yang ada ini atau yang kita pelajari. Ini contoh-contoh lain, perkataan lain, macam perkataan masjid, ya. Sajada yasjudu sujud, sajidun masjudun, masjid. Masjid adalah tempat sujud, ya. Makna asal dia tempat sujud. Orang yang tidak tahu bahasa Arab, dia kata masjid itu masjid lah. Betul lah masjid, tapi bagi orang yang tahu bahasa Arab, dia akan tahu makna masjid itu lebih mendalam, iaitu asal makna masjid adalah tempat sujud, sebab datang daripada perkataan sujud, ditambah mim menjadi makna tempat, ya. Itulah seterusnya perkataan amil ditambah alif, jadi makna pekerja, macam amal zakat, ya. Ma'mal, tempat bekerja, dalam bahasa Melayu kita kata ma'mal kesihatan, ya. Kemudian apa lagi? Perkataan syukur, ya. Syukurun, syakir, orang yang bersyukur. Masykur, yang diterima kasihkan, yang diucapkan kepada dia terima kasih. Kalau perkataan alima ya'lamu ilmun, pengetahuan, alim, orang yang tahu, maklum, benda yang sedia yang tahu. Macam kita kata perkara tersebut sedia maklum, maknanya dia adalah sirah maf'ul, iaitu kalau dalam kaedah bahasa dipanggil isim maf'ul, membawa makna di, iaitu diketahui. Jadi pecah-pecah perkataan ini kita akan faham apabila kita mempelajari bahasa Arab. Okey, seterusnya dari aspek lain, yang tadi kita bercakap dari aspek ibadah, dari aspek Al-Quran, dari aspek
bahasa Arab ya. Sekarang kaedah bahasa Arab. Sekarang kita nak pergi ke dalam aspek kehidupan kita. Apa kaitan bahasa Arab dengan kehidupan harian kita ya? Dari segi agama kita dah faham tadi. Dari segi kehidupan kita ya, dia akan memberi kita peluang ya, kita akan mempunyai nilai tambah ya. Antaranya kita dapat berkomunikasi dengan bahasa Arab ya, dengan orang Arab. Kalau kita pergi negara Arab atau kalau kita jumpa dengan orang Arab, macam saya sendiri, pengalaman saya banyak berlaku. Contoh ya, saya pernah pergi ke Kuala Lumpur dan saya pergi sembahyang di masjid negara, dan ada orang Rusia daripada wilayah Rusia, dia orang Islam, dan dia nak bercakap, nak berkomunikasi dengan orang sekitar di masjid selepas waktu solat ya. Saya singgah makan di belakang masjid tu, ada gerai-gerai, ada food court. Bila saya singgah makan, ini beberapa tahun lepas ya, dan orang ni dia nak bercakap tapi dia tak tahu dengan siapa dia nak bercakap, sebab dia tak berapa pandai bercakap bahasa Inggeris dan tak pandai bahasa Melayu ya. Dia pelancong lah, boleh kata pelancong lah ya. Dan rupanya dia pandai berbahasa Arab, dan saya bercakap dia dan saya bantu dia apa yang dia nak tanya, dia nak tahulah ya. Okey, ini antaranya. Jadi banyak lagi lah contoh-contoh lain ya. Bila saya pergi negara Arab pula, masya-Allah lah ya, saya dapat berkomunikasi ya. Contohnya bila saya pergi menunaikan umrah, ada orang-orang jemaah-jemaah lain yang bersama dengan saya, mereka tak dapat berkomunikasi dengan orang Arab ya, melainkan sepatah dua perkataan menggunakan bahasa Inggeris, sebab ramai orang Arab tak tahu bahasa Inggeris kan. Ataupun orang Arab yang pandai bahasa Melayu, yang jual-jual di berhampiran Masjidil Haram tu, dia pandai berbahasa Melayu cuma bahasa-bahasa jual beli ya. Ini harga berapa, ini murah, ini cantik, sekat macam tu je lah. Tapi kalau saya boleh berborak lanjut, saya boleh tawar-menawar ya, saya pujuk dia ya, dan biasanya saya akan dapat harga yang lebih istimewa lah, sebab orang Arab pun respect bila kita pandai bahasa Arab. Okey, di sana ada pendapat ataupun qaul dalam bahasa Arab yang menyebut man ta'allama lughata qaumin amina makrahum. Sesiapa yang belajar bahasa sesuatu kaum, dia akan selamat daripada tipu helah mereka ya. Kemudian Umar Ibn Khattab juga menyebut ta'allamul arabiyyata wa'allimuha linnas ya, ataupun wa'allimuha nas. Belajarlah bahasa Arab dan ajarlah orang lain ya. Bahasa Arab, kita ajar orang lain belajar bahasa Arab. Okey, dan saya nak kongsi di satu video, iaitu seorang kanak-kanak asalnya bermula daripada umur dia 4 tahun. Dia adalah orang Rusia, budak perempuan dia, bukan Islam, nama dia Bella. Dia menguasai 7 bahasa. Sekarang ni dia dah berumur lebih kurang 10 tahun saya rasa, ataupun lebih, dan sekarang katanya dia dah menguasai tidak kurang daripada 10 bahasa ya. Dan di antara bahasa yang dia kuasai adalah bahasa Arab. Masya Allah, hebat ya. Seorang budak bukan Islam dari Rusia, tetapi belajar pelbagai bahasa termasuk bahasa Arab, dan dia boleh bercakap dengan peta. Kita dengar sedikit percakapan dia. بين المشاركين في الحفل طلبت إياه ممتع، ولكن أنا كنت أغني أغنية حزينة وفي الأول كنت أغني أغنية مضحكة. ما نزل يا Okey, ini bukan Islam ya. Dia dapat menguasai belajar bahasa Arab sehingga dia boleh bercakap dengan bahasa yang baik dan begitu petah ya. Okey, kalau kita dengar apa yang dia cakap tu, kita tahu itu bukan bahasa hafalan, bukan dihafal perkataan ataupun hafal ayat-ayat tertentu, tetapi ayat-ayat itu adalah ayat yang keluar secara spontan daripada lidah dia Okey, so apatah lagi kita sebagai orang Islam kan, sepatutnya lebih daripada itu ya. Untuk kita patutnya menguasai bahasa Arab lebih baik daripada itu. Baik, kalau siapa nak tengok budak ini dekat YouTube, type lah Bella ya, speak 7 languages contohnya, akan jumpalah video-video beliau ya. Saya sentiasa ikuti perkembangan beliau sebab saya suka tengok dia bercakap Arab, dan saya nak tahu bagaimana cara strategi yang digunakan sehingga dia dapat menguasai pelbagai bahasa. Seterusnya, okey, dari aspek kerjaya ya. Ini masa depan entum ya. Entum nanti bayangkan entum keluar nanti, entum dapat menguasai bahasa Arab. Katakan entum pergi memohon kerja ya. Bila pergi mohon kerja di satu syarikat, orang lain
mempunyai pengetahuan juga macam kita dan mengetahui bahasa Arab, tetapi mereka tak tahu bahasa Arab. Kita pula pergi, kita ada kelebihan dengan kita ada bahasa Arab. Sudah tentu di situ kita ada kelebihan. Tapi nasihat saya, jangan hanya menguasai bahasa Arab semata-mata, kuatkan juga penguasaan bahasa Inggeris ya. Jadi di situlah menyebabkan kita mempunyai nilai tambah. Ini yang dikatakan multitasking. Kalau boleh ya, mahirkan selain pada bahasa Arab, bahasa Inggeris, mahirkan juga penggunaan teknologi, penggunaan IT dan sebagainya. Itu belajar kan? Itu belajar macam mana nak buat editing video, macam mana nak buat macam-macam nak buat, mungkin buat software, mungkin buat laman web dan sebagainya. Jadi itu akan menjadi nilai tambah kepada diri antum ya. Ini adalah untuk masa depan kejayaan antum. Kalau saya, anak-anak saya sendiri, di samping mereka belajar bahasa Melayu dan tentulah bahasa ibunda, bahasa Inggeris, dan saya bahasa Arab juga, alhamdulillah boleh katakan ke semua anak-anak saya menguasai sekurang-kurangnya bahasa asas bahasa Arab. Dan di samping itu saya menggalakkan juga mereka belajar bahasa lain seperti bahasa Mandarin, ada yang belajar bahasa Perancis kan. Jadi kalau macam antum di UiTM, antum selain pada bahasa Arab dan bahasa Inggeris, antum juga ada peluang belajar bahasa Mandarin. Mungkin ada yang ambil bahasa Mandarin, ada yang ambil bahasa Perancis. Itu adalah satu kelebihan ya, nilai tambah yang ada pada diri antum untuk masa depan. Jadi antum satu hari nanti antum boleh buktikan kepada orang di luar sana yang kamu adalah pelajar-pelajar yang lahir daripada UiTM yang mempunyai kemampuan menguasai beberapa bahasa. Mungkin antum juga boleh bersaing dengan Bella tadi ya, boleh belajar banyak bahasa sampai 5, 6, 7 bahasa. Why not ya? Kalau saya muda macam antum, saya akan belajar banyak bahasa. Saya minat untuk belajar banyak bahasa. Lebih-lebih lagi bila saya ada teknik-teknik yang mudah untuk belajar bahasa, saya rasa akan membantu ya untuk teknik pembelajaran bahasa ini kalau dipelajari dengan cara yang betul. Okey. Baik, seterusnya of course ya, kalau kita tahu bahasa Arab, kita boleh dengar ceramah-ceramah bahasa Arab ya. Ini advantage lah untuk kita ya, kelebihan yang kita ada. Ke khutbah bahasa Arab, kuliah-kuliah bahasa Arab ya, kita di dalam internet bercambah-cambah ya, berlambak kita boleh dapat ya, hatta di YouTube. Okey, dan seterusnya ini YouTube ya. Dalam YouTube ada banyak bahan-bahan yang boleh membantu kita untuk menguasai bahasa Arab, juga untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Ada kartun ya, ada kartun-kartun sejarah, ada cerita-cerita sejarah mengenai para anbiya, para sahabat ya. Ada in fact ada cerita-cerita luar, cerita asing macam ni, cerita Hindustan yang dialih bahasa ke bahasa Arab ya, ataupun dibuat subtitle bahasa Arab. Sambil menonton, kita boleh sambil membaca. Sambil membaca teks Arab itu, kita sebenarnya melakukan proses belajar juga sebenarnya. The learning process is taking part in terms of apabila kita membaca teks ataupun kita mendengar dialog-dialog ataupun skrip yang dilakukan dalam bahasa Arab. Okey. Banyak kerana cerita-cerita, siapa yang minat cerita action macam Jackie Chan contohnya, juga ada alih bahasa dalam bahasa Arab. Kemudian dokumentari seperti National Geographic ada dalam bahasa Arab ya. Dan macam-macam lah dokumentari tentang kebudayaan, tentang pelancongan ya. Macam ini, video ini, yang ini adalah mengenai jamaah melaksanakan umrah ya, ziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi ya. Saya suka tengok benda-benda macam ni ya. Kadang-kadang saya tengok video-video yang kita panggil travelling ya, mengenai travelling ataupun tourism. Kadang-kadang kita tengok dalam bahasa Inggeris, tapi oleh kerana kita pandai bahasa Arab, kita juga boleh tengok yang di dalam bahasa Arab. So inilah kelebihan yang kita ada apabila kita menguasai bahasa Arab. Jadi kepada anak-anak LG242, pesanan saya ya, kamu kena rasa berbangga, kamu kena rasa ada semangat yang tinggi, dan kena faham bahawa inilah kelebihan yang Allah bagi pada aku yang tidak ada pada ramai orang di luar sana. Kerana ramai orang di luar sana tidak tidak mendapat peluang untuk belajar bahasa Arab macam kita. Jadi ambillah peluang ini, berusahalah dan kuatkanlah usaha untuk menguasai bahasa Arab sebaik mungkin. Jadi moga-moga sedikit perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.